التوراة والإنجيل والزبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, yang dihormati Tuan Imam serta pegawai-pegawai surau, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 23 Ramadan 1434 Hijriah, diam tak diam, pelan masa berlalu begitu pantas, maka Ramadan sudah berusaha untuk meninggalkan kita. Bermula daripada malam ini, tidak berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita sepenuhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cepatnya perjalanan masa berlalu sehingga seolah-olah kita dipukau dan tidak sedar, iaitulah seolah-olah waktu semalam sahaja kita baru berada pada bulan Ramadan. Tiba-tiba sudah menjangkau, iaitulah fasa yang terakhir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu aqdun minan nar, iaitulah bahawa sesungguhnya fasa terakhir bulan Ramadan merupakan fasa kemerdekaan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu begitu cepatnya perjalanan masa ini, kata ulama, iaitulah dia akan menjadi fitnah kepada manusia yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia menjadi karamah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sedar, dan orang-orang yang mengerti tanggungjawab kehidupannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka menjadi manusia yang sentiasa prihatin dan peka. Bermula daripada 1 Ramadan, kemudian masuk kepada 10 Ramadan, kemudian iaitulah mereka masuk pula kepada pertengahan 10 Ramadan, dan kemudian mereka berada pada akhir bulan Ramadan. Mereka tetap menjadi manusia yang tidak meninggalkan keagungan dan kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu saya seronok tuan-tuan mai malam ni di tempat tuan-tuan, bagaimana kita melihat bahawa sesungguhnya kita termasuk manusia yang mendapat karamah daripada Allah, mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana malam-malam akhir Ramadan kita tidak seriat dan kita tidak surut
malah maknanya kita tetap istiqamah dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ini menggambarkan bahawa sesungguhnya kita mendapat keagungan dan juga rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimahullah, sebentar tadi disebut iaitulah keagungan dan kelebihan Ramadan ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umat yang lain selain daripada umat Muhammad. Artinya seolah-olahnya nak menggambarkan Ramadan itu merupakan hadiah eksklusif, tanda sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Muhammad. Sayangnya kalau umat Muhammad tidak ambil sepenuhnya keagungan dan kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hujah kita kata Ramadan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat saya satu kitab yang saya buka, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, di dalamnya terkandung perbualan di antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Bolehkah Nabi Musa bersembang dengan Allah? Awak tak boleh pula. Nabi Musa itu antara kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah, gelarannya ialah Musa Kalimullah, iaitulah Musa yang dapat bercakap-cakap dan bersembang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan tersebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan bersembang dan bercakap-cakaplah Allah dengan Musa hal keadaan bercakap-cakap dan bersembang. Cuma kita tak boleh nak gambarkan seperti pahaman kita, bukan seperti kita bersembang, tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala bersembang dengan bahasanya, Nabi Musa bersembang dengan bahasa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara bahan perbualan Allah dengan Nabi Musa satu ketika, iaitulah Allah Ta'ala menceritakan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Allah, iaitulah wahai Musa, ada satu umat yang aku jadikan banyak kelebihan kepada mereka, dan mereka menjadi manusia yang mendapat pelbagai anugerah dan juga pemberian daripadaku. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan umat itu umatku ya Allah. Lalu kata Allah, tidak wahai Musa, umat itu ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan cerita lagi kelebihan sebagai umat Muhammad, kemuliaan sebagai umat Muhammad. Lalu apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau tak boleh jadikan umat itu umatku, engkau jadikan umat itu umat Muhammad dengan kelebihan yang banyak, jadikan aku sebagai salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun tuan-tuan sampai satu peringkat bila dia dengar Tuhan syarahkan tentang kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Jadikan dia sebagai umat Muhammad. Dia dah nabi dah, ulul azmi pula tuan-tuan, rasul yang terpilih daripada Allah, dapat kelebihan yang banyak. Tapi bila mengenangkan kelebihan umat Muhammad, dia minta kepada Allah supaya dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan yang disebut oleh Allah tentang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah faqala Allah ta'ala li Musa alaihi salam. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa alaihi salam apa yang disebut oleh Allah. Allah Ta'ala kata, inni a'taitu ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yadurruhum dhulumatan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah wahai Musa, la kun abakahang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah kurniakan kepada umat Muhammad, tidak kepada umat lain dan tidak kepada umatmu wahai Musa. Apa yang dikurniakan oleh Allah khusus eksklusif kepada umat Muhammad, iaitulah nuraini, dua jenis cahaya. Yang dua jenis cahaya ini
kaila yadurruhum adh-dhulumatan, iaitulah dapat menyelamatkan umat Muhammad daripada dua kegelapan. Itu persoalan dia tuan-tuan. Lalu kemudian Musa bertanya pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma nurani ya Rabbi, apakah dia dua jenis cahaya itu yang engkau kurniakan hanya kepada umat Muhammad, tidak dikurniakan kepada umatku dan umat sebelumnya? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dua jenis cahaya itu ialah yang pertamanya nurul Ramadan, cahaya Ramadan, dan yang keduanya ialah nurul Quran, cahaya Quran. Yang ni umat dulu tak dapat, yang dapat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan cahaya Ramadan dan cahaya Quran ini dapat menyelamatkan umat Muhammad daripada dua kegelapan. Apa dia dua kegelapan itu? Yang pertamanya ialah zulmatul qubur, kegelapan kubur, dan yang keduanya ialah zulmatul qiyamah, iaitulah kegelapan kiamat. Muslimin muslimat rahimahullah. Jadi bila kita sebut iaitulah maknanya cahaya Ramadan ini, Tuhan sebut hadiah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak umat dulu tak terima bulan Ramadan tak? Siapa kata umat dulu tak terima bulan Ramadan? Habis tak sah disebut umat Muhammad saja dapat cahaya Ramadan. Maksudnya ialah umat dulu pun terima bulan Ramadan, tetapi mereka tidak terima cahaya Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Maksudnya tuan-tuan, bulan Ramadan ada pada umat dulu. Pasal itu nak tahu kata Ramadan ada pada umat dulu, iaitulah kita boleh tengok kitab-kitab suci Allah yang Allah Ta'ala turunkan di atas dunia ini, semua kebanyakannya Allah Ta'ala turun pada bulan Ramadan. Zabur Nabi Allah Daud turun pada bulan Ramadan. Taurat Nabi Allah Musa turun pada bulan Ramadan. Kemudian Injil Nabi Allah Isa turun pada bulan Ramadan. Jadi umat dulu pun terima bulan Ramadan. Cuma yang dimaksudkan mereka tidak terima cahaya Ramadan. Apa maksud tak terima cahaya Ramadan? Maksudnya mereka tidak menerima keagungan dan kehebatan Ramadan seperti yang kita terima pada hari ini tuan-tuan. Apa dia contoh? Iaitulah sebulan 30 hari diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman Allah ayyaman ma'dudah. Bilangan puasa dalam bulan Ramadan itu sudah ditentukan oleh Allah, sama ada 29 ataupun 30, tak lebih daripada itu dan tak kurang daripada itu tuan-tuan. Umat dulu tak terima perintah iaitulah 30 hari berpuasa bulan Ramadan, iaitulah yang diperlukan oleh Allah. Walaupun ada pendapat ulama kata mereka terima juga, macam umat Nabi Musa, mereka terima perintah 30 hari berturut-turut berpuasa, tetapi mereka menolak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya umat Muhammad sahaja yang menerima keagungan 30 hari berpuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi apa dia? Iaitulah sembahyang tarawih. Kita sembahyang tak sah ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Umat dulu tak dapat keagungan sembahyang tarawih, yang dapat hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling hebat sekali, umat dulu tak terima Lailatul Qadar, malam penentuan daripada Allah yang terang-terang Tuhan sebut, iaitulah satu malam yang kalau kita dapat buat ibadat di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena rasa bangga tuan-tuan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bangga dapat Ramadan, kita kena bangga dapat jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal kelebihan cukup banyak Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad. Dan malam ni saya nak jadikan bahan tazkirah saya nak sebut lagi tentang kelebihan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bangga menjadi umat Muhammad dan tak lekang daripada lidah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pentadkirah sebelum saya dia mencerita kelebihan Ramadan itu ini dan sebagainya. Jadi untuk mencampakkan kepahaman, malam ni saya nak bawa tuan-tuan, nak cerita supaya kita bangga menjadi umat Muhammad.
kelebihan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitulah kata-kata yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat, namanya iaitulah Ka'bul Ahbar. Di kalangan sahabat, Ka'bul Ahbar ini merupakan iaitulah sahabat yang paling hebat. Pasal apa saya kata sahabat paling hebat? Sebab Ka'bul Ahbar ini sebelum dia memeluk Islam, beliau merupakan seorang ulama Yahudi ataupun pendeta Yahudi, tuan-tuan. Pendeta Yahudi ni kalau dia boleh memeluk Islam, kira hebatlah tuan-tuan iman dia. Pasal apa? Pasal manusia yang paling jahat sekali dalam dunia, siapa dia? Pendeta Yahudi. Sebab pendeta Yahudi pasal apa dia kata yang paling jahat? Depa lah yang ubah kitab Taurat, depa lah yang ubah kitab Injil. Kalau orang biasa tak boleh ubah, maknanya pendeta lah yang paling yang boleh ubah ni, tuan-tuan. Jahat. Depa boleh ubah kitab, contoh kitab Taurat, depa taksir kitab Taurat jadi kitab Talmud, dan kemudian mereka tolak Taurat, mereka suruh manusia Yahudi ni berpegang dengan kitab Talmud. Itu yang mak jahat tak jahat ke tu? Yang kedua pula, yang kata pendeta Yahudi ni jahat tak jahat, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kenal daripada mak pak mereka sendiri. Kalau nak kira patutnya orang yang mula-mula memeluk Islam ialah golongan pendeta Yahudi, tapi tidak. Bila mereka dapat tahu iaitulah Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, mereka telah berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kata tak bahawa hakikat ulama-ulama Yahudi ni cukup jahat, tuan-tuan. Sebab itu kalau boleh memeluk Islam kira hebat. Pasal itu tak ramai pendeta Yahudi yang memeluk Islam, tak ramai. Kalau kita buka sejarah, lipatan sejarah pun antaranya Abdullah bin Salam, lepas itu Ka'bul Ahbar, 2-3 orang lagi. Maknanya patutnya yang ribu-ribu pendeta Yahudi ni 2-3 orang saja yang memeluk Islam di atas muka bumi Allah. Pasal itu Ka'bul Ahbar dia orang yang hebat, ulama Yahudi. Bila dia meluk Islam, dia dapat ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ilmu dulu ada, ilmu Nabi bagi pula, dia jadi orang yang hebat, tuan-tuan. Sebab itu dia tempat rujuk para sahabat yang lain. Antara orang yang rajin rujuk kat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasal itu bila dengar berita-berita apa daripada Nabi, Sayyidina Umar akan kata, Ka'bul Ahbar, hang cuba ada tak kitab-kitab dulu hang ngaji dulu ni, ada tak cerita yang dibawa oleh Muhammad ini? Maka disebut oleh Ka'bul Ahbar, ya ada. Aku dengar hak Nabi cerita ni, aku sudah dengar dalam Taurat dulu dalam keadaan tadi. Umar kata, mujurlah ada hang bertambah lagi keimanan tu dia muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara satu kata-kata Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar kata, iaitulah Allah Ta'ala muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kemuliaan umat Muhammad iaitulah Allah Ta'ala anugerahkan 5 perkara kepada umat Muhammad, yang 5 perkara ini tidak diberi kepada umat-umat dulu. Ini satu kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia 5 perkara tu, tuan-tuan? Kita tengok satu persatu malam ni, tuan-tuan. Maknanya saya nak habis 5 tu. Kalau kita makan suap di sini sekalipun tak ada masalah dalam keadaan tadi. Anak abang siap-siap lah. Pasal nak habis 5 tak mau to be continued, sebab tak jumpa dah. Ramadan depan pula baru kita jumpa. Dan kita nak habis 5 tu, tuan-tuan. Kalau tak dan pun kita makan suap sekali lah di sini dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Baik, 5 perkara itu, yang pertamanya disebut oleh Ka'bul Ahbar. Allah Ta'ala menyebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, disebut oleh Allah Ta'ala, aku muliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kata Ka'bul Ahbar, Allah Ta'ala sebut, aku muliakan umat Muhammad dengan aku jadikan mereka daripada kalangan manusia yang lemah berbanding dengan umat-umat dulu. Jadi umat sebelum Nabi ni umat-umat yang kuat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat-umat yang lemah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Apa sebab dan kenapa disebut sebagai satu kemuliaan? Ada orang tanya pula, tuan-tuan,
takkanlah Tuhan bagi lemah satu kemuliaan. Patutnya Tuhan bagi kuatlah satu kemuliaan. Pasal apa Tuhan sebut satu kemuliaan? Sagi kita jawab, tapi kita dengar dulu tuan-tuan. Iaitulah betul ke umat dulu lagi kuat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat kajian tengok. Bukan susah mana pun. Kita tengok tinggalan lama. Antara tinggalan lama yang boleh kita tengok dan kita belajar, kita pergi di Mesir. Kalau siapa yang ada duit, pergi buat umrah, ambil masa untuk melawat Mesir sama tuan-tuan. Pergi tengok di Giza, iaitulah binaan piramid yang besar, 3 piramid besar waktu ada di situ dalam keadaan tadi. Pergi tengok piramid, salah satu tinggalan lama zaman Fir'aun dulu tuan-tuan dalam keadaan tadi. Bila kita tengok piramid ini, kita akan mengkaguminya. Pasal apa tuan-tuan? Dia termasuk di 7 wonders of the world. Salah satu 7 benda ajaib di dunia. Memang ajaib sungguh. Kita tengok binaan dia, bagaimana susunan atur batu bata dia tuan-tuan. Bata tu kalau kita tengok, dia itu sebiji bata belong tu, kalau kita ukur dan tangkap gambar macam saya ni tuan-tuan, sama tinggi dengan saya satu bata belong. Tak heran kan tuan-tuan? Heran satu. Lepas tu berapa ratus ribu bata belong satu. Lepas tu pula dia cerita batu tu bukan berasal daripada situ, tapi berasal dari selatan Mesir. Bawa angkut mai ikut mana dalam keadaan tadi. Lepas tu boleh berdiri pula teguh sampai beratus-ratus ribu tahun. Tu terang zaman dulu, bukan zaman moden. Tak ada perkataan. Zaman kita lah ni, kalau boleh bina lu tu orang tak kata hebat. Pasal apa? Teknologi moden ada, dengan komputer ada, dengan yang nu ada. Lepas tu dibantu oleh jin tolak dan sebagainya dalam keadaan tadi. Macam-macam tak ada boleh bina. Tu pun tak boleh bina. Mana ada boleh bina piramid zaman tak boleh. Tak boleh bina tuan-tuan. Saya baca satu buku, Maknan Jurutera Perancis, dia buat cuba nak bina piramid macam di Mesir. Lepas tu bina serat korban. Tak boleh dibina tuan-tuan. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang dulu memang kuat berbanding dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah. Ia satu kemuliaan. Pasal apa kata ia satu kemuliaan tuan-tuan? Tuhan jawab sia-sia. Tuhan kata aku muliakan umat Muhammad dengan dijadikan mereka lemah, supaya mereka tidak sombong dan bongkok di atas muka bumi Allah. Sebab memang perangai manusia ni bukan boleh kuat sikit. Dan kuat, dia mula sombong, dia mula bongkok. Tambah pula maksud pilihan raya, menang. Lepas tu kalah sat, menang pula tuan-tuan. Siap. Masa tu dia mula tunjuk pasal apa? Pasal ini sifat manusia. Maknanya bila dia rasa kuat, apa jadi pada dia? Dia sombong tuan-tuan, dan dia bongkak. Dan dengan sebab itulah kesombongan dan kebongkakan orang dulu, Allah Ta'ala binasakan kaum dulu tuan-tuan. Kaum Ad, Allah Ta'ala binasa. Kaum Samud, Allah Ta'ala binasakan. Kaum Iram, Allah Ta'ala binasakan. Pasal apa? Pasal sombong di atas muka bumi Allah. Mujurlah Tuhan bagi kita jadi lemah tuan-tuan. Lemah ni maknanya kita tidak sombong. Bila tidak sombong, kita tidak akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu pun dah juga kadang-kadang lemah, terlalu lemah ni sombong lagi dalam keadaan tadi lawan Tuhan, karak tiang lagi tuan-tuan, terlalu lemah tu pun. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Masalah sungguh. Saya juga heran. Kalau kuat tu dia sombong, ada patut juga lah, walaupun memang tak boleh sombong. Tapi bila dia kuat dia sombong, patut dan patut. Ni tak lemah pun sombong. Habis cerita. Dia macam orang kaya lah. Orang kaya sombong tuan-tuan. Boleh tak? Memang tak boleh, haram hukum dia sombong kan. Tapi kalau orang kaya sombong, patut pasal dia kaya. Macam dia naik Mercedes mata belalang, dia tak boleh kat siapa tuan-tuan. Patutlah dia naik Mercedes. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ni terang kita kadang-kadang naik dekat tu capuk tu kau sombong lagi. Nak susah lah. Habis cerita. Ada orang yang miskin sombong, awak tak ada pula. Saya nak cerita pengalaman. Satu tempat, satu cawangan tuan-tuan, cawangan perjuangan Islam. Alhamdulillah, depa mai bulan Ramadan ni tuan-tuan, depa kutip sumbangan dapat banyak. Bila dapat banyak tuan-tuan, depa nak agihlah, dan depa punya kriteria pemilihan siapa yang boleh terima. Yang orang yang mula-mula nak terima ialah sama-sama orang yang duduk dalam perjuangan kalau dia susah. Itu nombor satu. Lepas tu tengok pula yang jenis kelabu asap. Tahu kelabu asap tuan-tuan? Yang kelabu asap ni tak tahu warna apa. Nak
kata warna biru pun tak, warna hijau pun tak, dalam keadaan tadi keraduk tengah-tengah lah, tapi susah cari yang ni dulu. Lepas tu baru cari hak jenis karat yang susah. Nak kena bagi juga tak? Bagi bila sekurang-kurangnya sebagai satu dakwah dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kutip dapat banyak. Bagi tu pula tu dari segi duit saja tuan-tuan, seorang 200. Kalau nak kira banyak lah tuan-tuan, tak masuk bahan-bahan campur semua, lebih kurang 800 bagi, 500 beli barang bagi, tiap orang seorang dapat tu kira banyak lah tuan-tuan. Pergi bagi kat pejuang Islam, cari-cari pejuang Islam tak ramai yang susah, 2-3 orang ya tuan-tuan. Hadis semua senang melanggar. Pejuang Islam bukan susah, senang. Kalau kata susah tak, cari tak banyak orang susah tuan-tuan. Semua tak senang melanggar, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari lagu WhatsApp ramai juga yang susah tuan-tuan bagi. Lepas tu satu, habis dah semua bagi. Ada lagi pergi cari pula buat karat-karat tuan-tuan pergi bagi. Depa membuat kenal pasti satu orang tu susah suruh anak 12 orang. Itu soalannya. Selalunya Tuhan bagi. Orang tak ada duit ni anak ramai. Orang bagi jadi lagu tu tuan-tuan. Selalunya Tuhan bagi lagu tu. Orang tak ada duit anak ramai. Tapi orang yang ada duit anak orang tua. Itu persoalan dia. Nampak macam mana itu rezeki daripada Allah. Anak 12 orang susah dulu. Yang kata susah tu lagu anak tuan-tuan. Api tak ada pakai pelita minyak kan. Lepas tu ayam pun tak ada pakai yang telaga yang tuan-tuan dalam keadaan tadi. Rumah nak sengit, rumah nak tempat. Yang pak dia ni pula, kalau pergi tang mana pun pengangkutan utama dia sekat tua. Sekat tua tu pada zaman Jepun dulu, bujang ni pun tak rampai. Lah Jepun rampai pakai ni tak ada dengan sekat tua tu pun tak ada dalam keadaan tadi. Susah tunggu, tapi karah ni tak tahu nak bang tuan-tuan. Dia pun mimpi lah. Bila pergi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bagi salam buat semua, tengok buat piah putih semua main, dia tanya balik, hampa main ni tak ada golongan mana? Takkan abang dia buat Afrika pula tuan-tuan. Kenapa ke ya? Kami daripada perjuangan Islam sebagai satu dakwah, saudara Islam kami nak bantu dan sebagainya. Dan dia contoh, kalau daripada puak hampa, seduit pun aku tak mahu terima. Hampa semua jahat belakang menyesatkan manusia dalam keadaan tadi. Aku tengok sahabat-sahabat hampa jahat, aku tengok TV hampa jahat. Tu dia habis cerita, dia pegang sahabat TV lebih dah Quran lagi tuan-tuan dalam keadaan tadi. Lepas tu, seduit dia tak mahu terima, dia halau balik tuan-tuan. Tu dia dah susah, mula Allah tak tahu nak bak lah tuan-tuan. Kalau hang kaya boleh gagah lagi, tapi susah ni ni habis cerita lah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Lepas tu dia balik, bila balik dia bagi tahu ustaz nak pergi tengok rumah dia, pergi tengok juga lah, nak tahu lagu mana sampai kena halau depa ni. Itu soalan dia, pergi tengok sungguh rumah nak reban, tapi bendera sang kan, bendera baru lah tu dalam keadaan tadi. Allah patut pun piau sungguh-sungguh tuan-tuan, jenis rebus tak empuk-empuk, tak pecah-pecah, tak sempurna. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Pasal itu rahmat juga Allah Ta'ala bagi kita ni maknanya lemah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal itulah supaya kita tidak sombong. Sebab kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, sombong besar apa? Besar atom ataupun besar zarrah sahaja akan menjadikan iman kita rosak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut riwayat Ka'bul Ahbar, iaitulah Allah Ta'ala kata, aku jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku muliakan mereka dengan aku jadikan mereka bertubuh kecil. Maknanya tubuh kecil ni kalau nak banding dengan umat dulu, kita ni kecil dan kemetot semualah tuan-tuan. Bahasa kampung kita kata kemetot. Nak tahu kata kemetot tak kemetot, buka kitab lama. Dia sebut umat zaman Nabi Musa dulu sampai ada yang tinggi pokoknya tuan-tuan. Dah tinggi pokoknya badan sak mana Allah tak tahu nak apa. Kita kalau kita lah ni compare dengan umat zaman dulu, maknanya kita ni mungkin dekat kepala lutut ataupun dekat pinggang mereka ya tuan-tuan. Kecil kita kecil. Kemetot kita tuan-tuan. Habis tak mana mulia kemetuan. Tentunya kalau kata mulia bagi jadi besar, sendok elok dan sebagainya dalam keadaan tadi. Ni pasal apa kemetot? Itu persoalan dia. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku jadikan umat Muhammad bertubuh kecil
supaya iaitulah ringan beban perbelanjaan kehidupan mereka. Maknanya belanja makan, belanja minum tu ringan lah banding umat dulu. Cuba kalau besar pokoknya tuan-tuan, kita ambil tak makan sudah. Lah terada kita makan lah, kita ambil, kita buat contohnya kita lah makan. Sekali makan banyak mana? Kau ambil lah, lepas kau ambil, kita ambil nasi sudah. Kita makan nasi. Sekali makan banyak mana? Kuratanya tengah kilo. Kira kuat lah tuan-tuan. Kalau boleh makan sekali makan tengah kilo ni kira kuat lah, tengah kilo berat. Baik, kita ambil contoh. Sekilo beras banyak mana? Beras super special tempatan. Kita dah bisa makan tuan-tuan. Iaitulah RM2.6. Sekali makan tengah kilo RM1.3. Alhamdulillah, cukup berat tuan-tuan. Takkan nak makan nasi saja. RM1.3 tuan-tuan sekali makan. 2 kali makan RM2.6. Allah tak tahu nak abang. Gaji pula, gaji minimum RM900 lah tuan-tuan. Habis orang tu tak tahu nak abang. Cuba kalau kita besar umat dulu, tak tahu nak abang. Sekali makan bukan tengah kilo, sekali makan 10 kilo. 10 kilo beras super special tempatan RM26 reban tuan-tuan. Gaji minimum RM900. Lepas tu tak masuk ayam lagi, kita makan dengan lauk ayam. Ayam mahal. Tanya menteri pula, menteri kata ayam mahal, makan daging. Dia menteri jawab tuan-tuan, saya jadi menteri kalau begitu. Tak ada masalah, apa senang yang nak jawab. Dia mai tanya saya, tengok ni ayam mahal, makan daging. Apa tu? Kita boleh jawab, tak ada masalah. Kita pun pergi beli daging. Daging mahal juga tuan-tuan, sekilo RM24. Belah kulim sekilo RM26 daging. Tu kalau daging. Tulang tak ada apa. Tulang tak ada apa. Sekilo 18. Bukan tulang rusuk. Tulang rusuk sekilo 22. Ni tulang tak ada apa tu. RM18 tuan-tuan. Allah nak buang saja RM18. Daging pun mahal, tulang mahal. Mai tanya lagi. Kita menteri tuan-tuan. Contohnya. Mai tanya lagi. Daging pun mahal. Makan ikan. Ikan pun mahal. Ikan termenung. Duduk termenung saja tukun tuan-tuan. Berapa? RM12 sekilo. Allah tak tahu nak abang. Mahal gaji minimum RM900. Dan malam main tanya kita lagi. Ni menteri ni contohnya dalam keadaan tadi. Main tanya lagi. Ikan pun mahal. Makan kangkung. Apa makan apa? Makan kangkung. Lama-lama kangkung pun mahal tuan-tuan. Kalau dah semua bakal makan kangkung. Dan ni apa pula? Tenang ya. Ni kangkung pun mahal. Dosa makan apa? Dosa saja. Jawab betul tuan-tuan. Kalau dah betul punya menteri tak tahu nak bangla tuan-tuan. Habis kerja. No, mahal. Mujur tu tanah dia pun memang berat semua tuan-tuan. Cuba kalau kita besar zaman Nabi Allah Musa dulu, kalau besar badan betul. Tak tahu. Jawab dia kira cari makan tu, cari hak kita duk kerja, kita duk ulun kerja, cari tu habis tak makan. Tu pun tak cukup. Tolong tak cukup juga. Kalau ikut kaedah ni, cuba kalau betul tuan-tuan. Mujurlah Tuhan bagi bertubuh kecil. No, tapi yang syok kadang bertubuh kecil, makan kuat apa tu juga. Maknanya habis duit apa tu lah juga. Dalam keadaan badannya kecil, makan kuat. Tambah besar kita nak kecil betul. Itu persoalan dia. Tapi dah kemuliaan umat Muhammad, Allah Ta'ala bagi bertubuh kecil. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak ringankan belanja kita, itu satu kemuliaan daripada Allah. Baik, yang ketiga tuan-tuan, kita ambil pula kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku jadikan umat Muhammad berumur pendek daripada orang yang terdahulu. Sungguh kalau banding dengan umat dulu, zaman Nabi Allah Nuh, umat dia berumur 999 tahun mengikut riwayat. Lagi setahun cukup 1000 tahun. Tu dia punya lama hidup tuan-tuan. Kalau buat rancangan dokumentari pengalaman hidup 3 tahun rancangan kita habis tuan-tuan dalam keadaan tadi. Nampak siapa? Lama semua hidup. Umat Nabi Musa purata dia 300 tahun lebih hidup. 300 tahun lebih. Nah, maknanya 120 tahun umur baru remaja umur umat Nabi zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Tengok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'mara ummati bainas sittin was sab'in. Umur umatku standardnya 60 70. Jadi takat tulah 60 70 lebih ada tak? Ada, bukan tak ada, tapi payah nak jumpa dah. Kalau ada pun mungkin seorang dua lah betul kot lah. Dalam kampung kita, contoh ambil 90 dalam kampung kita, berapa orang lah? Kebah maksud belah gurun ni, berapa orang ada umur 90 tahun lebih tuan-tuan dalam keadaan tadi? Ada, bukan tak ada, tapi mungkin 2-3 orang. Kalau ada pun 2-3 orang yang 90 tahun lebih, no?
Iaitulah cuma tak laratlah tuan-tuan. Berjalan pun orang duk tuntun, makan pun orang suap dan sebagainya. Ada satu orang kata kat dia, tak ada Ustaz, ada satu orang 90 tahun lebih buat bukan main, dengan muka cukang, mulut je dapat hentang kau ni, hentang kau ni. Tuan mana? Kita pun tanya tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dia kata faham ambil sudah. Saya pernah jawab kat tuan-tuan, jangan tanya tuan-tuan mana? Faham ambil sudah dalam keadaan tadi. Hak yang tu orang tua special case. Yang tetap upaya lah kita nak kata faham tak tahu tuan-tuan. Tapi majoriti masyarakat kita tak ada 90. Kalau 80, kalau main 80 ni kata tu guru saya di pondok dulu. Kalau kata main 80 tu sedia beg letak depan pintu lah. Tunggu pas rombongan nak main bila tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tu guru saya kata dulu ni dalam keadaan tadi suruh. Mana boleh pergi tak 60, 70. Pasal apa tuan-tuan? Apa kemuliaan dia? Patutnya bagi panjang lah umur kamu kemuliaan. Pasal apa pendek umur satu kemuliaan? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dipendekkan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak banyak dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdosa pun dekat 60, 70 ya tuan-tuan. Kalau karat sungguh-sungguh pun tak boleh berubah saluran satu pun dekat 60, 70 ya, dekat tu lah dosa. Kalau Tuhan bagi 300, bayangkan ahli seumur hidup pula 300 tahun tuan-tuan. Allah tak tahu nak apa. Bagaimana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fikir Allah. Patut Tuhan bagi dekat jahat dekat 60, dekat 70. Kalau dia bagi sampai 300 punya jahat, tak tahu nak baklah nak jawab ke mana tuan-tuan. Jenuh terima siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Sebab itu kita bukan persoal untuk nak dapat panjang umur. Kadang-kadang orang minta doa, dah juga minta doa, ya Allah bagilah panjang umur, ya Allah bagilah panjang umur. Saya nak tanya, anak panjang sampai tahun mana? Tu abang. Yang nak panjang umur ni nak panjang sampai tahun. Itu soalannya. Kalau boleh 200 tahun lah Ustaz. Saya tak mau 200 tahun. Kalau 200 tahun Tuhan lagi sihat macam 20 tahun. Saya mau. Itu saya mau, saya nak minta doa awal lagi tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tapi 200 tahun sihat lagu 200 tahun, bayangkan tuan-tuan. Nikmat tak kalau kita dapat nikmat tak? Sihat macam 200 tahun. Allah, kalau 70 tahun lagi pun nak pergi mana pun kena kacau anak. Nak pergi mana pun nak kacau cucu. Contohnya nak pergi klinik, tu pernah telefon anak cucu man. Anak cucu 2-3 kali telefon mungkin dia seronok, tapi dia sampai berpuluh-puluh kali nak buat apa pun lama-lama lah hati dia kata ada boleh kata tuan-tuan dalam keadaan tadi. Bayangkan orang dia telefon duk kapak atas kati, apa pun tak boleh buat, tak ada apa dah. Yang kalau kita tengok badan dia tu hanya ada apa tuan-tuan, ada apa nama, isi pun tak ada. Yang ada tulang, ada kulit. Kalau dia pakai jam, tulang, kulit jam, itu yang ada tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu soalan, tak ada apa. Seronok lah, cuba fikir tengok seronok. Nak pergi tandas, nak kena minta tolong orang. Nak pergi tang mana kena minta tolong orang. 2-3 kali orang penyih. Tapi kalau 2 bulan yang duk potan orang kata apa? Bila nak mati orang tua ni? Orang kata betul. Dah dalam keadaan tadi. Sebab itu bukan persoalan panjang umur. Persoalannya umur yang produktif, umur yang memberi manfaat kepada kita. Kalau 60 pun tak apa. Tapi 60 kita tetap menjadi pejuang Islam yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cantik. Tapi kalau sampai 70 pun tengok TV ada pagi sampai petang, nak buat apa tu dalam keadaan tadi? Tapi jangan sudah. Itu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku muliakan umat Muhammad dengan dijadikan mereka miskin, lebih miskin daripada umat dulu. Maksud miskin ya, contoh kalau kita umat lah banding dengan umat dulu, kita ni miskin lah, miskin. Okey, miskin lagu mana tuan-tuan? Dah senang. Ada orang kaya sama kita, Raja Saudi kaya, Bill Gates kaya. Contohnya dalam keadaan tadi. Tapi kaya lagu mana pun tak boleh lawan kaya orang dulu. Contoh siapa paling kaya dulu? Qarun. Lah kita ambil orang paling kaya lah Bill Gates, lawan dengan Qarun. Siapa paling kaya? Qarun paling kaya. Ada seorang ditanya, apa hujah Ustaz Qarun paling kaya? Hujah saya senang ya. Sebab dia ni jenis kaki mangkak tuan-tuan. Bukan rian yang mangkak, manusia mangkak tuan-tuan ada dalam keadaan tadi. Kita pernah ada jawab mangkak juga lah kan. Jawab lagu mana tuan-tuan? Dia kata apa hujah Ustaz kata Qarun yang paling kaya? Kalau lawan dengan Bill Gates sampai kelar Qarun paling kaya, senang ya.
Sampai kelar ni, kalau kita pergi korek ke mana-mana, dia nak terberak dekat rumah tuan-tuan, dia bawa cangkui, tentu tercangkui tempayan mai. Dia kata harta apa tuan-tuan? Dia kata harta bil-bil. Dah, harta korun. Sampai kelar orang panggil harta korun. Sampai jumpa kacik mai korun, macam korun pandai makan sirih pula dalam keadaan jadi. Itu persoalannya korun. Sampai budak-budak buat main nak cari harta kan, naik motor, lepas tu ada petunjuk keluar apa semua kan. No, pertandingan apa tu? Pertandingan mencari harta korun. Tu dia ambil peringkat tu, dia tak boleh pertandingan mencari harta bil-bil, dia nak mencari harta korun. Sampai harta korun, sampai main pun boleh harta korun. Tu dia nak harta korun, kaya tak kaya tuan-tuan dalam keadaan tadi. Umat Muhammad miskin. Kenapa miskin? Itu satu kemuliaan daripada Allah. Pasal apa Tuhan punya miskin? Jawabnya ialah supaya ringan hisab mereka di hadapan Allah. Sebab kaya kalau betul pun lambat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa lambat? Nak kira seduit. Kalau kita miskin, alhamdulillah. Tu yang ada orang kata, dia kata kat saya, patut miskin ustaz, alhamdulillah. Jangan duk seronok kenapa miskin. Sebab miskin orang bagi 500 habislah. No, 500 habislah. Sampai 500 dia dapat tuan-tuan. Orang nak bagi ni, nak bagi apa? Tol beri. Aku tak mau pula 500, aku nak bayar. 500 nya dapat besar boleh bayar betul tuan-tuan. Lepas tu PTN tak bayar pinjam, mengaji free. Aku tak mau, aku nak bayar. Aku dah 500. Jadi yang miskinnya tuan-tuan bila dapat 500 lupa, yang tu tak mau. Yang tu Nabi kata apa? Al-faqru yakadu ilal kufri, pakaian yang boleh mendekatkan kepada kekafiran, kepada kekafiran di atas muka bumi Allah. Kita biar miskin tak apa, tapi miskin yang ada harga diri. Orang nak bagi, ambil satu tak ada masalah, tapi prinsip tidak boleh diubah sama sekali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerja baru ni lah tuan-tuan, apa juga lah. Satu orang mai kata, nak pergi cari pemerintah tang mana ustaz? Bonus raya 500 ni, nak pergi cari tang mana? Bonus raya 500 besar. Kat Selangor bagi sebulan gaji tuan-tuan. Yang mana lebih besar dalam keadaan tadi tu? Dia tak nampak sebulan gaji, dia nampak 500 ni. Ya orang lain dekat minda 500 yang Allah dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. 500 ya. Baik tu dia tunggu 1,200 pun tak dapat. Hasil lawan tak dapatnya tuan-tuan dalam keadaan tadi 500 tu yang tu miskin boleh, tapi kalau boleh kita biar miskin yang dibanggakan. Maksudnya apa? Miskin yang esok kita pergi mahkamah Tuhan, iaitulah kurang hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, dengar terakhir cerah biji mata tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ingat dia makan suap sekali tak? Hujung kita yang terakhir. Baik. Kalau saya mubalaghah sangat bila main Ramadan ni biasa ada pagi tadi pun ada program, pagi petang ada program lain yang alhamdulillah kira orang punya lapang kepada ilmu ni tuan-tuan. Alhamdulillah ada apa nama tazkirah duha, lepas tu ada tazkirah zuhur, ada tazkirah petang, ada tazkirah iftar, tazkirah buka puasa, lepas tu tazkirah ya tuan-tuan. Lepas tu kita pun tolaklah sebahagiannya. Bila kita tolak tuan-tuan, tak boleh, saya tak larang. Lepas tu dia bubuh hujah hak kita mengajak dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. Ustaz tak larang ke saya apa? Letih daripada pagi sampai ke malam. Nak rehatlah sah. Dia kata, pejuang Islam mana boleh rehat? Nak rehat esok mati, esok rehat semua-semua. Rehat semua-semua. Kita mengajak dia dalam keadaan dia bubuh kat kita pula tuan-tuan dalam keadaan tadi. Tu dia kena pergi kat kita. Tak apa, kena terima juga lah. Tu yang bulan puasa ni dia jadi lagi tak larat. Dah bulan ni bukan masa apa. Tu budaya masyarakat kita alhamdulillah seronok. Tapi saya bukan kata nak lagi seronok tuan-tuan. Pasal orang seronok dengan budaya ilmu lah dalam keadaan tadi. Ini hasil daripada tazkirah yang kita buat sepanjang Ramadan dari dulu sampai kelak. Baik, yang terakhir tuan-tuan. Kata yang terakhir disyarah banyak lagi. Wah, terakhir sudah lah. Tak apalah kita masuk yang terakhir tuan-tuan dalam keadaan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang terakhirnya, yang kelima, aku muliakan umat Muhammad dengan aku jadikan mereka umat akhir zaman. Apa kelebihan sebagai umat akhir zaman berbanding umat dulu? Kelebihannya ialah supaya mereka tak lama duduk dalam kubur. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia macam ni, kalau kita duduk dalam kubur, duduk kena siksa kubur tuan-tuan, tak habis siksa kubur tu. Nak habis bila? Habis dia kalau berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat habis siksa kubur. Jadi tak lama lah tuan-tuan. Siapa kata tak lama?
Tok Wan saya duduk dalam kubur dulu tu, sampai kelar ni, nak kiamat bila pula tak tahu. Lama semua duduk dalam kubur. Tu kalau ambil Tok Wan lah, kita ambil zaman Nabi Musa pula. Zaman Nabi Musa tu nak sampai kiamat berapa jauh? Lagi jauh. Tak apa, ambil umat zaman Nabi Adam pula. Teraduk dalam kubur, kena balur dalam kubur tuan-tuan dalam keadaan tadi. Berapa lama nak habis? Sampai kiamat. Bila kiamat? Maknanya ini kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan saya nak bawa pada malam ni tuan-tuan, kita kena bangga yang itulah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh maknanya jangan lekang lidah kita berselawat kepada Nabi sebab jadi umat Muhammad special, banyak kelebihan, dan kelebihan yang paling besar ialah kelebihan cahaya Ramadan dan cahaya Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Ramadan memberi manfaat kepada kita, berbakti lebih kurang 7 hari lagi ni tuan-tuan. Gelut sungguh-sungguh, terutamanya hayati sungguh cahaya Quran untuk kita ambil yang tiba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sebagai satu tazkirah. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah di pihak saya. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tak daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menghabiskan Ramadan dengan kelebihan dan keutamaan daripada Allah, dan selamat berhari raya dengan penuh kemenangan yang sejati hasil daripada kita melawan hawa nafsu, kita mendapat rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya sudahi dengan kalimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah